Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, hari ini kita akan sambung lagi topik pembelajaran kita iaitu kepentingan unit piawai dalam kehidupan seharian. Okay, jadi hari itu cikgu dah ajar berkenaan unit piawai itu. Unit piawai ni ialah unit yang digunakan di seluruh dunia. Contohnya meter, arus elektrik hari itu, ampere dan sebagainya lah. Jadi kenapa penting unit piawai ini adalah untuk yang pertama untuk memudahkan komunikasi antarabangsa. Jadi bila kita selaras di seluruh dunia, komunikasi akan menjadi lebih mudah. Yang kedua untuk mengelakkan kekeliruan berlaku supaya tak berlaku kekeliruan. Okey, kita tengok contoh. Contohnya situasi yang pertama ni, Zaidi dan Hafiz ukur panjang kelas dengan menggunakan kaki. Baiklah cikgu. Ni Zaidi, ni Hafiz. Bila Zaidi ukur dapat 40 langkah. Hafiz ni pendek dapat 51 langkah. Cikgu, kenapa jumlah langkah kami berbeza? Cikgu dia pun jawab, jumlah langkah anda berbeza kerana jarak langkah setiap orang berbeza. Jadi tak samalah. Yang ini orang tinggi langkah lain. Yang pendek langkah lain. Jadi dah menimbulkan kekeliruan. Jadi cara kita nak ukur panjang panjang makmal ke panjang bilik darjah ke kita kena guna unit meter baru standard. Betul. Piawai kita panggil. Okay, yang kedua, situasi dua ni contohnya pergi beli kain. Syura, tolong belikan mak kain lansir sepanjang 3 depa. Baiklah mak, Syura jawab. Pakcik, saya hendak membeli 3 depa kain lansir. Ibu, kenapa kain lansir ni panjang? Depa Syura pendek sebab Syura masih kanak-kanak. Jadi bila kita pergi kedai, kita cakap depa. Bukan depa, depa tahu kan? Okey, jadi bila depa ni, dia tak samalah. Kalau orang panjang, depa panjang. Orang pendek, depa dia pendek. Jadi tak piawai. Itu maksudnya. Okey, ini boleh Ini kepentingan unit piawai dalam kehidupan seharian. Okey, yang seterusnya kita nak belajar berkenaan dengan penggunaan alat pengukur, kepersisan, kepekaan dan ralat. Okey, ada pelbagai jenis alat yang digunakan untuk mengukur kejituan, kepersisian, kepekaan dan ralat. Yang pertama untuk ukur panjang pembaris. Jisim kita guna neraca tuas dengan neraca 3 alo. Masa kita guna cam randik. Suhu kita guna termometer makmal dengan termometer klinik. Arus elektrik kita guna ammeter. Isi padu air kita guna silinder penyukat. Okey, kita tengok satu persatu Untuk mengukur panjang, okey, apa maksud panjang adalah jarak antara dua titik. Ni satu titik, ni lagi satu titik. Jadi yang ini jarak antara dua titik ni kita panggil panjang. Unitnya kita ukur dalam meter, unit SI. Unit lain kita boleh guna milimeter, sentimeter, kilometer. Contoh alat pengukur ni, tali inci ni kita panggil pita pengukur. Yang ini pembaris ukur. Yang ini untuk ukur yang panjang kita guna pita pengukur. Dan yang ini alatnya namanya pembaris. Okey, semasa menggunakan pembaris, mata pemerhati hendaklah berserenjan dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralax. Ralat paralax ni maknanya kedudukan mata yang salah. Disebabkan kita tak berserenjang. Berserenjang ni maknanya bersudut tegak 90 darjah. Jadi kalau awak tengok kat sini, kalau kita tengok 4.9 ni salah. 4.8 ni betul sebab kedudukan kita mata tepat di atas pembaris, bersudut tegak, berserenjang. 4.7 ni salah. Jadi bacaannya berapa? 4.8 cm. Okey.
Okey, yang kedua untuk mengukur jisim. Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Itu maksud jisim. Kita ukur jisim dalam unit kilogram ataupun kg. Untuk mengukur jisim, kita guna contohnya neraca tuas dengan neraca 3 alur. Ini neraca tuas. Ini neraca 3 alur. Ada 3 alur. 1, 2, 3. Okay, pada zaman dulu kita guna daceng apa ni zaman P. Ramlee dulu depa guna daceng lah untuk mengukur jisim sekarang tak ada dah daceng. Kita guna alat yang lebih canggih lagi Okay. Yang seterusnya untuk mengukur masa, untuk masa unit SI-nya ialah saat, unit lain minit, jam, hari, tahun dan sebagainya lah. Ini namanya jam randik. Yang seterusnya adalah untuk mengukur suhu. Apa itu maksud suhu? Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Itu maksud suhu. Panas atau sejuk. Unit SI-nya ialah Kelvin. Unit lain ialah darjah Celsius. Yang kita guna biasanya darjah Celsius lah dalam kehidupan seharian. Asyik kalau pergi kedai je kena cek suhu kan. Itu darjah Celsius kita biasa guna. Ini contohnya kita guna alat untuk mengukur suhu ialah termometer makmal dan termometer klinik. Apa beza ni? Termometer makmal panjang julat suhunya 0 hingga 100 darjah Celsius. Kalau termometer klinik julat suhunya daripada 37 hingga 42 darjah Celsius. Berapa suhu normal manusia? 37 darjah Celsius. Kalau lebih daripada 37 darjah Celsius, kemungkinan orang tu demam. Kalau ada COVID mesti atas daripada 37 darjah Celsius. Okey, yang seterusnya untuk mengukur arus elektrik, kita guna ammeter. Ini nama alatnya ammeter. Pernah tengok tak? Ini ammeter Dia akan bergerak lah. Dia punya, kita panggil jarum kat dalam ni. Bila ada arus elektrik dialihkan. Okey, untuk ammeter dia ada ralat sifar. Kalau jarum ni bergerak ke kanan, kita panggil ralat sifar positif. Nampak tak ni kanan Kalau ralat sifar negatif, jarum ni bergerak sedikit ke kiri. Kalau yang normal, dia sama ni. Jarum ni sama dengan kosong. Sama baris je. Tak ada ke kiri atau ke kanan. Itu maksudnya alat tu tak ada ralat. Tak ada kesilapan. Tak ada kerosakan. Ralat ni maknanya ada kesilapan. Okey, ralat rawak pula. Yang ini kita panggil ralat paralax. Paralax ni ialah disebabkan kesalahan pada alat tersebut lah. Jadi kita boleh letak cermin anti-paralax untuk mengelakkan ralat paralax. Ini cikgu akan ajar lebih lanjut berkenaan dengan ralat. Okey, yang seterusnya untuk mengukur isi padu air, kita guna silinder penyukat. Ini namanya silinder penyukat. Cara yang betul untuk mengukat silinder penyukat, mata kita hendaklah sama paras dengan air. Kena straight. Tak boleh atas, tak boleh bawah. Ni salah. Okey, contohnya kita tengok yang ini bacaannya. Ini ialah paras air. Ini kita panggil paras meniskus paras air meniskus. Jadi cara yang betul kita kena baca yang di sini sama paras dengan kedudukan air ni peniskus kita panggil. Ini salah, ini pun salah. Okey, cuba tengok yang ini berapa bacaan air. 11 ml ke 12 ml ke 13 ml. Betul 12 ml. Kedudukannya mata mestilah sama paras dengan air. Okey, itu sahajalah berkenaan dengan alat-alat pengukur. Okey, sekian. Terima kasih.